Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan puja kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke iKim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. #Sebar Kebaikan. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan, iKim kita pada malam ini telah melangkah episod yang ke-454. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan iKim, yang masih tetap istiqamah berada bersama-sama dengan kita pada setiap malam dengan tujuan yang satu, untuk membacakan kalam suci Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, selamat datang semua yang bersama-sama kita pada malam ini. Sama ada daripada IG, daripada rakan kita daripada Facebook, rakan-rakan kita daripada YouTube. Semua saya ucapkan selamat datang kepada anda. Saya doakan anda yang bersama-sama kita pada malam ini, tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama bersama-sama kita pada malam ini, mudah-mudahan diberikan kesihatan yang berpanjangan, diberikan kurniaan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat sana, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, bagaimana audio dan video di tempat anda? Saya fikir tidak ada sebarang masalah untuk kita teruskan. Mudah-mudahan tidak berlaku sebarang masalah teknikal. Kita menjalankan kelas iKim kita sepanjang malam ini. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, seperti biasa, sebelum kita nak teruskan dengan lebih lanjut, sebelum kita nak masuk kepada info tajuk, jangan lupa tekan button like dan share. Like, tanda sokongan anda kepada aktiviti yang anda rasa adakah ini berfaedah, tekan button like banyak-banyak. Kemudian share ataupun kongsikan video ini kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita sebagai tanda untuk penyebaran ilmu Al-Quran, sebagai tanda untuk mengajak dakwah kepada rakan-rakan kita yang di luar sana untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala jasa baik tuan-tuan dan perempuan, dan ia menjadi jariah kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah, rakan-rakan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang tekan button like dan share. Mudah-mudahan Allah sahaja yang membalas jasa baik tuan-tuan dan perempuan. Mari sama-sama kita teruskan. Info tajuk kita pada malam ini berkisar tentang keadaan lidah ketika menyebut huruf lam yang ditafkhim ataupun dan ditertibkan. Semalam kita dah lihat tentang hukum huruf lam. Sikit kita punya ulang kaji bahawa huruf isti'la dan istifal, sebenarnya kita masih membincangkan dalam lingkungan sifat berlawanan isti'la dan istifal pada pertemuan kita yang lalu. Yang mana isti'la ini merupakan satu huruf yang suara yang diangkat ke langit atas, ditolak ke langit atas, yang mana sifat isti'la ini dia sinonim dengan kita sebut sebagai huruf-huruf yang ditafkhimkan, huruf-huruf yang dibaca dengan tebal. Sedangkan huruf istifal, huruf-huruf yang dibaca dengan nipis. Namun, walaupun huruf-huruf yang dibaca dengan nipis, ada beberapa huruf, iaitu ada 3 huruf yang memungkinkan, yang kadang-kadang ada keadaan yang membawa kepada kita untuk terus membaca dengan tebal, iaitu 3 huruf, alif, lam dan ra. Semalam kita lihat tentang hukum huruf lam. Kita telah selesai bincangkan tentang huruf alif dan kita masuk pada huruf lam. Semalam kita lihat tentang hukum lam, ada yang baca tebal dan ada yang dibaca nipis. Yang mana huruf yang dibaca tebal adalah huruf lam, yang dibaca dengan tebal adalah ketika keadaan lafzul jalalah yang sebelumnya berbaris di atas dan berbaris di hadapan. Adapun huruf lam yang biasa dan lafzul jalalah yang berbaris di bawah sebelumnya dibaca dengan nipis, seperti mana ada pada sifat huruf lam, iaitu istifal. Baik, hari ini kita akan lihat pula keadaan lidah. Semalam kita dah tahu huruf lam yang bagaimana yang kita perlu baca dengan tebal.
Dan pada malam ini, kita akan lihat bagaimana keadaan ketika menyebut huruf lam. Bagaimana keadaan lidah yang kita perlu bentukkan shape untuk kita dapatkan ketebalan ataupun nipisnya pada sebutan huruf lam tersebut. Kita lihat pada gambar rajah yang saya paparkan, yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuba lihat bagaimana lam yang ditebalkan. Tapi sebelum itu, kita kena tahu bahawa lam ini makhraj huruf lam. Tempat keluar huruf lam di mana rakan-rakan? Hujung lidah diangkat ke langit bahagian hadapan. Cuba letakkan lidah kita di hujung itu. La. Okey? Lam begitu. Bermakna kedua-dua keadaan sama ada tebal ataupun nipis. Makhraj huruf lam ataupun keadaan lidah. Tempat keluar huruf lam itu mesti sama. Kedua-dua. Cuba lihat. Ketika ditebalkan ataupun ketika dinipiskan, kedua-dua huruf lam ini, kedua-dua gambar rajah yang rakan-rakan sahabat-sahabat lihat di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, kedua-duanya diangkat ke lelangit atas. Hujung lidah sentuh pada lelangit atas di bahagian hadapan. Okey? Baik, apa yang membezakannya? Cuba kita lihat lam yang ditebalkan bagaimana. Yang pertama, perbezaannya adalah pada lekukan, pada pertengahan huruf lam. Pertengahan lidah. Okey? Kita punya lidah begini, jadikan lekukan. Ada bentuk lekukan. Okey? Ada lekukan di bahagian tengah lidah untuk kita tebalkan bacaan huruf lam. Okey? Dan yang kedua, ada penyempitan pada tekak. Ada penyempitan pada tekak. Cuba rakan-rakan lihat. Banding beza. Kita banding beza. Begitu juga dengan lam yang nipiskan. Masih sama tempat keluarnya. Lidah, hujung lidah menyentuh kepada bahagian langit bahagian hadapan. Kan? Cuma huruf lam yang tidak ditebalkan ataupun dinipiskan keadaan lidah sekata. Okey, boleh kita katakan ia sekata. Walaupun ada sedikit, tidaklah flat begitu kan. Tapi dia flat lah, sekata. Dan bahagian tekaknya lebih luas. Lebih luas berbanding dengan huruf yang ditebalkan itu sedikit ada penyempitan pada bahagian tekak. Itu adalah keadaan lidah ketika menyebut huruf lam yang ditafkhimkan dan ditarqiqkan. Kita datangkan satu contoh untuk praktikal kita bersama. Untuk sama-sama kita cuba amalkan bagaimana bacaan huruf kalimah Allah yang berbaris di atas. Allah. Cuba rakan-rakan, silakan. Allah. Ada lekukan. Allahu la ilaha illahu. Okey. Wallah. Okey. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey. Bagaimana pula dengan huruf berbaris di bawah sebelumnya? Wa billah, la tekak dia lebih ada ruang yang luas berbanding dengan disempitkan pada ketika kita menyebut huruf lam yang tebal. Okey rakan-rakan, sahabat-sahabat, dapat tak banding beza ataupun perbandingan antara kita nak menyebut huruf lam yang ditebalkan dengan perbandingan lam yang dinipiskan. Mudah-mudahan memberi sedikit sebanyak pencerahan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat sekalian untuk kita sama-sama terus meningkatkan bacaan ayat Al-Quranul Karim. Baiklah sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, kalau dapat mari sama-sama kita teruskan untuk segmen yang seterusnya tentang laki Al-Quran. Anda bersedia atau bagaimana? Yang bersama-sama kita pada malam ini, yang mana rakan-rakan sahabat-sahabat, untuk malam ini kita akan bacakan daripada muka surat yang ke-454. Kita masih lagi berada pada surah Sad. Kita akan mulakan bacaan ayat suci Al-Quran daripada ayat yang ke-17 sehinggalah ayat yang ke-26. Baiklah rakan-rakan. Ya, kebanyakan mungkin dah sedia rakan-rakan kita yang berada di sana dah bersedia dengan taranum. Kita pilihan kita pada malam ini adalah dengan taranum Nahwand.
Okay, dengan Taranum Nahwand. Mari sama-sama kita mulakan. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله لا bukan billah Allah tebal lam tebal billah okey sekali lagi sama-sama 1 2 mula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Terusnya إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Sedia tarik nafas. Sedia mula. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Ayat terakhir. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah akhirnya sama-sama dapat kita selesaikan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-454. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan Aikim sehingga ke penghujung bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita keberkatan sepanjang kerihatan kita pada malam ini. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, kalau ada sebarang pertanyaan tinggalkan di ruang komen. Saya akan bantu sekadar mampu untuk menjawab soalan yang masih lagi membelenggu pada fikiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan sementara itu saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang baru bersama kita pada malam ni. Anda sekarang bersama kami dalam Aikim Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama kami pada setiap malam. Kami setiap malam bersama-sama dengan anda menemani teman berteman dengan Al-Quran untuk sama-sama kita bacakan satu muka surat daripada halaman Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keberkatan dan ketenangan sepanjang kerihatan kita pada malam hari, apatah lagi sepanjang kehidupan kita ketika masih lagi kita berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada anda yang sama-sama saya ucapkan juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat semua yang masih bersama-sama dengan Aikim untuk terus beri sokongan dan dorongan untuk saya terus bersemangat bersama-sama dengan anda setiap malam. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan untuk terus istiqamah pada jalannya, sentiasa berdamping dengan ayat suci Al-Quranul Karim, menjadikan ia pengubat jiwa yang lara mungkin. Baiklah rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir sampai di sini dahulu kita punya pertemuan kalau tidak ada sebarang pertanyaan. Dan saya Malik bin Ahmad mohon mengundur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan yang tidak disengajakan. Dan akhir kata, dengan lafaz yang mulia saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.